Saya rasa Yang Berhormat Timbalan Menteri harus telus dalam perkara ini ya. Saya rasa tidak boleh sewenang-wenangnya Parlimen diminta luluskan lebih kurang 85 juta ini. Siapakah yang akhirnya bertanggungjawab, accountable ke atas kegagalan program ini? Mengapakah terlebih dahulu, apakah tiada konsultasi dengan mereka-mereka yang terlibat ini? Mengakibat 85 juta, bayangkan kita boleh bantu berapa orang miskin. Tak sewenang-wenangnya kita kerana sambutan kurang baik, ini menunjukkan kurang konsultasi, kelemahan perancangan. Siapakah yang accountable berkenaan perkara ini? Tidak boleh sewenang-wenangnya Dewan diminta lulus 85 juta. Pampasan duit sebegitu kerana sambutannya lemah. Siapa yang merancang program ini? Saya mohon penjelasan Yang Berhormat Timbalan Menteri ini. Seperti mana yang saya telah jelaskan tadi, bahawa projek ini telah pun dilaksanakan beberapa tahun yang lalu dan perjanjian telah pun dibuat dengan ACE pada 25 Januari 2007, pada tahun 2007, dan konsesi ini telah diberikan kepada syarikat tersebut selama 20 tahun. Dan seperti mana yang telah saya jelaskan tadi, bahawa di antara matlamat pelaksanaan projek ini adalah untuk dengan mengambil kira bahawa institut memandu tidak mampu menyediakan fasiliti dan infrastruktur yang mematuhi spesifikasi ujian dan latihan, dan dengan sebab itu ACE ini adalah merupakan syarikat yang menggunakan latihan modul ulangan dan ujian bagi pemegang lesen kenderaan perdagangan dengan menggunakan kepakaran Australia untuk membangunkan pusat latihan. Jadi sebenarnya matlamat mengadakan ini adalah untuk menambah baik kemahiran. Pada ketika itu banyak berlaku bermacam-macam kemalangan, maka kerajaan telah membuat keputusan untuk melihat bahawa salah satu daripada aspek yang menyebabkan berlakunya banyak kemalangan ini adalah masalah pemandu itu sendiri, kompetensi pemandu. Dan sebab itu kerajaan telah pun mengambil tindakan untuk melatih semula pemandu-pemandu ini, khususnya bagi pemandu PSV ataupun Public Service Vehicle, dan juga GDL, kenderaan perdagangan, supaya mereka ini menjadi satu kumpulan pemandu yang kompeten. Dan itu adalah keputusan pada ketika itu, dan ianya telah dipersetujui oleh kerajaan melalui keputusan kabinet. Dan bagaimanapun apabila tahap pelaksanaannya ianya menimbul banyak bantahan, dan akibatnya kerajaan terpaksa mengambil keputusan apabila kita tidak dapat melaksanakan projek tersebut, maka pihak ACE yang menjadi concession holder telah mengambil tindakan untuk mendapatkan pampasan daripada kerajaan. Ya, Menteri, sedikit penjelasan Menteri menangkan jumlah yang agak besar, 85 juta. Menteri, saya yakin sebelum keputusan sebegini dibuat, kajian professional paper dan sebagainya mungkin ada. Kalau tidak ada, saya rasa satu kecuaian, saya yakin sepatutnya ada, dan mungkin Menteri boleh jelaskan. Tetapi soalan yang lebih saya mahu Menteri jelaskan ialah pembayaran pampasan ini adakah ia disebabkan oleh keputusan penyelesaian di mahkamah, ataupun hanyalah satu keputusan tanpa tindakan yang dibuat oleh ACE sehingga ke peringkat yang maksud saya ke peringkat mahkamah? Adakah hanya keputusan kabinet, perundingan di luar, atau perundingan apa dia panggil, amicable settlement dengan izin, ataupun ianya disebabkan tindakan mahkamah ke tahap 84? Dan saya mohon Menteri menjelaskan kerana jumlahnya agak banyak. Tuan Yang Dipertua, mohon maaf ya, untuk makluman Yang Berhormat, sebenarnya persetujuan ini adalah di atas persetujuan amicable solution yang telah dibuat kerana mengambil kira bahawa memang pada pandangan khususnya pihak Jabatan Peguam Negara berpandangan bahawa kita memang telah gagal menguatkuasakan perjanjian, dan dengan demikian kita memang mempunyai obligasi ataupun liable untuk membayar tuntutan tersebut. Sebab itu pada 12 Mei 2010 Jemaah Menteri telah bersetuju dengan bayaran pampasan kepada ACE tersebut dengan kadar yang telah ditentukan, dan kerajaan juga telah pada 30 hari bulan 10
telah membuat bayaran first tranche banyak 84 juta dan kita memohon untuk diluluskan di dalam bajet ini. Menteri, saya sedikit saja. Manakan itu keputusannya, saya mohon, saya yakin Menteri boleh mempertimbangkan perkara ini. Saya kalau boleh diperjelaskan di Dewan ataupun dibekalkan professional opinion daripada Jabatan Peguam Negara. Kerana ini kalau 80,000 mungkin satu perkara yang kita boleh. Ini 85 juta hampir ya, 40. Jadi kalau Menteri boleh, kerana dia tidak melibatkan perkara yang akta rahsia rasmi di sini, kerana hanya melibatkan program latihan, dan saya rasa mungkin Menteri boleh bekalkan kepada Dewan mulai ini professional opinion daripada Jabatan Peguam Negara untuk kita melihat. Kita kalau ada justifikasinya kita boleh timbangkan, tetapi kalau kita mau kerajaan mempertahankan seboleh-bolehnya 85 juta ini, saya rasa agak besar. Terima kasih Yang Berhormat. Seperti mana yang saya katakan tadi bahawa ini adalah keputusan Jemaah Menteri atas nasihat daripada Jabatan Peguam Negara yang telah pun meneliti tentang isi kandungan di dalam perjanjian tersebut. Tentang penjelasan Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya masih tidak puas hati dengan jawapan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya akan menyokong segala usaha ya untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Tapi dalam kes ini jelaslah wujud masalah dalam perancangan. Accountability. Saya nak tahu ekoran kegagalan program ini, apa tindakan diambil selain daripada membayar pampasan saja. Apakah mana-mana individu atau pegawai yang terlibat diambil tindakan atau dipecat atau diminta letak jawatan? Dan saya rasa Datuk Pengerusi, kerajaan mempunyai banyak sumber kemudahan untuk memberi nasihat. Siapakah akan menantang-tantangi perjanjian untuk 20 tahun? Padahal belum tahu sama ada program itu akan berjaya atau tidak. Dan tiadakah sebelum ini memperoleh makluman berkenaan kegerapan, harga yuran untuk mengikuti program ini? Tak ada perbincangan dengan mereka yang terlibat ini. Perjanjian 20 tahun Datuk Pengerusi dan gagal dalam masa kurang setahun. Dan kita bayar 85 juta. Minta Dewan ini untuk luluskan jumlah ini, Datuk Pengerusi. Mana boleh? Saya tahu Barisan Nasional Majority sini nanti untuk disetujukan, tentu setuju. Tapi mana accountability-nya? Ni nampaknya ada pihak tertentu ingin mengaku keuntungan. Okay, Batu Gajah, sudah points delivered. I was listening outside. Datuk, saya sangat sakit hati, Datuk. Sebarang wang ini bukan jumlah kecil, Datuk Pengerusi. Ya, sila Menteri jawab seberapa yang boleh Menteri, kena saya difahamkan dari jawapan itu Jemaah Menteri sudah setuju. Ya. Sila. Ini adalah keputusan kerajaan. Seperti mana yang saya katakan tadi bahawa saya telah menjelaskan tentang sebab-sebab mengapa kegagalan program ini. Di antaranya seperti mana yang saya jelaskan bahawa berlaku keadaan ekonomi yang menurun pada ketika itu yang menyebabkan industri pengangkutan menghadapi masalah dan tidak mampu membayar yuran, dan mereka menentang. Maaf Yang Berhormat Timbalan Menteri, jangan bangkitkan faktor-faktor luaran, dalaman. Siapa accountable terhadap perkara ini, kegagalan ini? Ini bukan tanggungjawab saya Yang Berhormat. Pihak audit boleh bertanggungjawab. Yang Berhormat minta kita luluskan, tentu ada makluman ini. Siapa cadangan program ini, siapa terlibat dalam perjanjian ini? Ahli Yang Berhormat. Ya. Ahli Yang Berhormat, duduk Ahli Yang Berhormat. Dalam perbahasan seperti begini, apabila persoalan ditimbulkan dan telah pun dijawab oleh Menteri, sama ada yang bertanya itu puas hati atau tidak, itu lain hal. Jawaban telah dibuat. Kabinet telah meluluskan supaya pampasan dibayar atas sebab mungkin telah diperjelaskan. Saya pun kadang-kadang tidak puas hati mendengar perbahasan yang begitu remeh, tetapi terpaksa saya bersabar. Sila Menteri, selepas itu move to a different point. Maaf Tan Sri. Terima kasih. Maaf Tan Sri. Apa Tan Sri Yang rujuk Berhormat, kepada saya perbahasan tahu maksud saya Yang Berhormat, yaitu kalau ada kegagalan siapa yang dipersalahkan. Soal itu bukan siapa yang dipersalahkan sini, soal itu jawaban sudah diberi. Sama ada Yang Berhormat setuju atau tidak, jawaban telah diberi. Tan Sri, saya adalah pembangkang. My job is to check on the executive. Dengan izin Tan Sri.
Saya tahu yang berhormat. boleh sembarangan Saya kata tahu kabinet saya telah adalah sebagai lulus. cek kepada ahli yang berhormat sewaktu berbahas. So ada check and balance. Message dari yang berhormat telah dipahami. Why 84 million was spent sudah dipahami. Masuk Hansard. Bermakna kalau ahli yang berhormat dan pegawai-pegawai situ paham, lain kali jangan buat begini, don't make us a chop. Message delivered, understood. Tetapi yang berhormat punya maksud bahawa siapa yang telah digantung, siapa yang telah ditimbak, kan itu sudah dijawab. Kabinet sudah menerima alasan daripada peguam negara. Alasan adalah ekonomi. Jadi saya sebagai check and balance jangan lagi menghabiskan masa. Apabila sudah persoalan ditimbulkan, well, good, fine, menteri sudah menjawab. Sama ada jawab tepat atau tidak, memenuhi aspirasi dan perasaan masing-masing, itu lain soal. Sila menteri, teruskan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua di atas pandangan tersebut. Untuk makluman yang berhormat, berkaitan dengan apa yang dibangkitkan oleh yang berhormat Balik Pulau untuk usaha-usaha untuk melobi menjadi anggota, dipilih semula menjadi anggota ICAO. Untuk makluman yang berhormat, sebenarnya perbelanjaan itu adalah dipohon bagi tujuan untuk menteri ataupun timbalan menteri dan juga pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengadakan lobi dengan negara-negara tertentu untuk mendapatkan undi semasa pemilihan yang akan diadakan. Di dalam pemilihan tersebut kita adalah bertanding bagi kategori yang ketiga, dan iaitu negara-negara di mana pemilihannya akan memastikan bahawa kawasan geografi utama di dunia yang diwakili oleh 13 negara. Oleh sebab itu peruntukan ini diperlukan bagi maksud tersebut. Yang berhormat Labuan ada membangkitkan berkaitan Menteri, dengan pembinaan. Sikit saja untuk pasal melobi itu. Menteri, tadi saya tegaskan kerana dinyatakan tujuannya melobi, ya, dan saya menjelaskan bahawa aktiviti melobi di Malaysia memang unregulated pada ini aktiviti. Cuma saya memohon di sini apakah kaedah yang digunakan oleh menteri untuk memastikan tata kelola 2 juta itu diguna dengan sehematnya mungkin. Kalau jawapannya untuk kegunaan menteri untuk dan timbalan menteri, saya ingin soalan lanjut saya ialah betapa pentingnya, apa pentingnya pelaburan 2 juta lebih ini, signifikan ya, kerana kita patut meluluskan 2 juta ini, kerana bagi saya ini besar dan amat besar untuk kerja-kerja yang melobi. Tuan Yang Dipertua, saya ingin seperti mana yang saya jelaskan tadi, bahawa apabila kita ingin memenangi dalam satu kedudukan di dalam satu pertubuhan antarabangsa, bukan saja ICAO tetapi juga pertubuhan-pertubuhan yang lain seperti IMO, maka usaha-usaha melobi untuk mendapatkan sokongan tersebut adalah merupakan salah satu daripada kerja-kerja biasa yang kita lakukan dengan bantuan Kementerian Luar Negeri dan juga kunjungan-kunjungan yang akan dibuat oleh menteri, timbalan menteri dan pegawai-pegawai kepada kumpulan-kumpulan, khususnya mereka-mereka yang mempunyai hak mengundi di dalam jawatan kuasa tersebut, maka kita melakukannya. Sebab itulah dengan usaha-usaha sebegini perlu dilakukan untuk memastikan bahawa kita menang di dalam pertubuhan ini. Seperti mana kita tahu bahawa pertubuhan ICAO ini adalah merupakan satu governing body kepada industri penerbangan awam global, dan kita amat bertuah kerana Malaysia adalah salah satu daripada negara yang telah dipilih bagi menyertai global body ini, dan kita boleh menentukan dasar-dasar ataupun memberikan input terhadap dasar-dasar di dalam industri penerbangan di peringkat antarabangsa. Jadi yang berhormat Labuan juga ada membangkitkan penjelasan. Ya. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya nak tanya sikit saja. Apa itu manfaat yang kita dapat melalui ini effort usaha untuk lobby supaya boleh menjadi seorang ahli majlis dalam NGO ini? Kerana saya nak tahu what is the monetary benefit, apa itu nilai ataupun balasan yang kita dapat in term of money, dalam duit punya, apa yang kita dapat kerana kita sudah guna 2 juta untuk melobi, usaha lobby untuk menjadi sebagai seorang ahli majlis International Civil Aviation Organization dengan izin. Jadi saya nak tahu apa yang kita boleh dapat balik.
Saya fikir Yang Berhormat Tuan Yang Pertua, Yang Berhormat harus faham bahawa menjadi ahli jawatan kuasa di dalam pertubuhan antarabangsa khususnya bagi industri penerbangan ini adalah merupakan satu kedudukan yang begitu prestige kerana ianya adalah merupakan satu international body, dan saya ingin menyatakan di sini bahawa di antara faedah-faedah yang kita boleh perolehi sama ada secara kuantitatif ataupun kualitatif ialah yang pertama meningkatkan status industri penerbangan awam Malaysia selaras dengan kemajuan infrastruktur lapangan terbang yang bertaraf antarabangsa. Yang kedua ialah mendapat akses terus kepada peringkat tertinggi eksekutif governing body ICAO. Dengan itu Malaysia akan menyumbang kepada perancangan dan pertumbuhan industri penerbangan awam antarabangsa. Yang ketiga ialah perwakilan dalam ahli majlis ICAO dapat memberi Malaysia leverage dalam isu-isu dan keputusan-keputusan dasar yang strategik kepada industri penerbangan awam negara, dan selain daripada itu membolehkan Malaysia mendapat maklumat awal tentang isu-isu yang memberi kesan kepada industri penerbangan awam, memandangkan isu-isu ini adalah dibincangkan terlebih dahulu di peringkat ahli majlis ICAO. Perkara ini akan memberikan kelebihan kepada Malaysia dalam mempertahankan kepentingan industri penerbangan negara dan serantau khususnya dalam isu perkhidmatan udara, antarabangsa dan ruang udara. Seperti mana kita tahu bahawa Malaysia adalah merupakan salah satu negara yang terlibat aktif di dalam sektor pelancongan dan penerbangan. Oleh sebab itu kehadiran kita di dalam international body ini adalah merupakan satu kelebihan yang besar kepada negara ini. Menteri, sedikit penjelasan tadi dalam soalan saya awal pada mula perbahasan tadi saya tanya apa dia ni melibatkan aktiviti lobby yang tidak regulated, dan saya melihat ada satu trend baru di dalam pendekatan sekarang untuk meningkatkan perdagangan dan juga anti-terrorism. Juga kita menggunakan pelobi. Sebenarnya APCO itu ialah PR agensi pelobi, tetapi memandangkan trendnya ada sekarang ni untuk menggunakan PR agensi pelobi. Saya mencadangkan, Menteri boleh mencadangkan bahawa aktiviti lobby di Malaysia ini sekarang ni sudah perlu diregularisasikan. Kita perlukan akta seperti negeri-negeri lain kerana jumlahnya makin meningkat, kerana keperluannya ada. Jadi saya boleh setuju dengan Menteri, keperluan untuk menjadi anggota-anggota organisasi antarabangsa ada signifikannya, tapi memandangkan jumlahnya meningkat, jumlahnya besar, saya mencadangkan Menteri perlu membuat satu dasar bahawa kita perlukan undang-undang seperti negeri yang lain. Contohnya seperti di tempat lain, we have to file any document, anything in Justice Department kalau kerja-kerja melobi. Jadi perkara itu dapat dinilai di Dewan. Jadi saya kata Menteri memandangkan usaha ini ya ada baik untuk negara, kita perlu regularisasikan aktiviti melobi dalam negara kita. Tuan Yang Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat. Mungkin itu satu cadangan yang baik dan kita serahkan kepada Menteri Undang-Undang untuk memikirkan tentang perkara tersebut. Berkaitan dengan isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Labuan, untuk makluman Yang Berhormat, sememangnya pelabuhan ranca-ranca ini adalah merupakan satu projek yang memang telah pun dirancang oleh pihak kerajaan, dan oleh sebab itu kerajaan telah memperuntukkan beberapa peruntukan khususnya bagi kajian EIA dan juga bagi kajian selanjutnya iaitu kajian tanah ataupun soil investigation berkaitan dengan projek ini. Dan sebab bagaimanapun pihak kerajaan sedang memikirkan bahawa projek ini boleh dilaksanakan melalui PFI, dan pihak EPU sedang menimbangkan perkara ini. Dan memang kita melihat bahawa keperluan pembinaan pelabuhan ranca-ranca ini adalah sesuatu yang amat penting dengan mengambil kira perkembangan ekonomi di Labuan akibat daripada kenaikan di dalam sektor oil and gas di kawasan tersebut. Dan kita berharap pihak EPU akan dapat mengambil tindakan dengan segera supaya pelabuhan ini dapat dilaksanakan. Sekian, terima kasih.